Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asli' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada hari ini 26 Syawal 1442 Hijriah, masuk 27 lah malam dah. Dan bersamaan dengan 7 hari bulan Jun 2021 Masihi, masih lagi kita diberi sihat afiat, diberi kelapangan masa untuk sama-sama mendalami ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini juga mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita walaupun berada di lokasi yang berjauhan, tempat yang berjauhan sama kita, ya. Alhamdulillah dapat hubung silaturahim dalam suasana COVID ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah pertemuan yang ke-8 bersama dengan Ustaz untuk kita membincangkan tentang usul qiraat Nafi' daripada riwayat Warash. Setelah selesai kita bincang sebelum daripada ini usul riwayat Qulun, kemudian kita dah sambung ke usul riwayat Warash, dan pertemuan yang ke-8 ada beberapa kali lagi pertemuanlah untuk kita selesaikan perbincangan tentang usul riwayat Warash ini. Dan program kita dan Ustaz menggunakan kitab At-Tuhfah Al-Jawhariyah dalam memahami usul riwayat Warash, yang bagi Ustaz sendirilah Ustaz rasa dapat menyusun buku ini, alhamdulillah rasa macam banding dengan yang lain tu ini lagi mencabar, dan lagi Ustaz berpuas hati apa yang dimasukkan dalam buku ini memberi kemudahan kepada para pencinta Al-Quran dan qiraat untuk belajar tentang qiraat, ya. Program kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah program yang dibawa atau dianjur oleh Al-Hijj Qiraat Center di bawah Datin Raja. Terima kasih kepada Datin lah yang banyak memberi peluang kepada kita semua untuk bersama-sama berada dalam ni, dan juga terima kasih kepada timnya, Kalina, Kak Ros dan yang lain-lain lagi, ya. Okey, baik. Kita dah bincang beberapa tajuk sebelum daripada ini. Daripada usul riwayat Warash, dan malam ni kita akan sambung tajuk yang ke-7 lagi, masih lagi belum selesai dalam bab Hamzah Mufrad. Baik, perbincangannya panjang, ya. Jadi masih lagi tentang bab Hamzah Mufrad, iaitu Hamzah tunggal. Dalam bab Hamzah Mufrad ini adalah pecahan-pecahan yang kita telah bincang sebelum daripada ini, berkenaan dengan Hamzah Mufrad yang kena ibdal, Hamzah Mufrad yang kena isbat, Hamzah Mufrad yang kena bacaannya kena nafal. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung daripada perbincangan yang mana Hamzah Mufrad ini kita kena naqal, ya, kena naqal. Dalam poin yang kena naqal lagi, dan merujuk kepada buku Ustaz ni muka surat 65. Jadi kalau yang ada buku Warash ini yang Ustaz tunjuk tadi, boleh buka muka surat 65, dan yang tak ada lagi boleh lihat di skrin lah. Okey. Baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada ayat surah Al-Haqqah, yang kita kalau nak sambung, ya, ayat 19 dengan 20 ini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ayat 19, ayat 20. Bagi bacaan Warash di sini, kita harus baca dengan dua wajah. Boleh kita buat dua wajah, iaitu sama ada kita nak tahqiq ataupun kita nak naqal. Ini kalau kita wasal lah, kalau kita sambung. Bagi hafs kita jelas, kalau kita baca hafs, kalau sambung ayat 19 dengan 20, kita akan matikan huruf ha. Ya, matikan huruf ha yang hujung di akhir ayat 19 tu. Iqra'u kitabiyah, matikan ha. Ha fayaqulu ha qara'u kitabiyah inni. Matikan ha terus baca inni. Itu hafs. Dan itulah juga bacaan Warash untuk wajah yang pertama. Boleh baca macam tu, dipanggil ataupun istilahnya sebagai tahqiq. Bacaan tu namanya tahqiq. Kitabiyah inni. Matikan ha. Ya. Dan boleh juga kita nak baca dengan naqal. Maksud apa naqal? Kita pindahkan baris. Baris hamzah pada kalimah inni ayat yang ke-20 tu, kita pindahkan barisnya bagi kepada huruf yang mati sebelumnya, iaitu huruf ha ayat 19. Jadi ha itu akan hidup. Kitabiyahinni. Kitabiyahinni. Hidupkan ha. Okey? Hidupkan huruf ha. Dan kalau waqaf, memang dia akan matikan ha. Ya? Matikan ha kitabiyah. Baik. Rasanya tak ada masalah apa ya. Ini special lah. Bukan semua boleh buat gitu. Sebelum ni kita bincang ataupun kita belajar mana-mana huruf yang mati jumpa hamzah kena naqal aja, kena pindah. Tapi yang ini special, boleh dua punya. Sini boleh dua. Nak tahqiq pun boleh. Kalau nak naqal pun boleh juga. Okey. Kita pulanglah pada guru Syekh yang macam mana dibimbing kita, nak suruh kita sambung ke nak suruh kita berhenti. Kalau berhenti tak ada masalah lah. Kalau sambung itu. Okey. Baik. Kita kaitkan dalam surah yang sama ini, surah Al-Haqqah yang melibatkan ayat 28 dan 29. Ya, kalau kita nak baca sambung, nak wasalkan ayat 28 dan 29. Ma aghna anni maliyah. Kita nak sambung dengan halaka anni sultaniyah. Okey? Kalau kita belajar hafs, ya, yang kita dah belajar hafs lah, dalam ayat ini kita sedia maklum, kalau nak sambung, ada huruf sin atas huruf ha tu tanda apa? Sin tu tanda saktah, ya. Bukan maknanya kena tukarkan ha jadi sin, bukan makna maliyas. Bukan gitu nak suruh baca, maliyas halaka. Tak. Dia adalah petunjuk kepada bacaan saktah. Macam marqadina hadha, macam dalam surah Al-Kahfi iwaja qayyima, dalam surah Al-Mutaffifin kalla bal rana, dalam surah Al-Qamar Al-Qiyamah wa qila man raqa. Jadi sin itu petunjuk kepada kena saktah. Bagi siapa? Bagi hafs. Tapi bagi Warash dia tak ada saktah. Ya, bacaannya tak ada saktah. Kita tak jumpalah saktah kecuali kaitan dengan saktah ikhtiari yang melibatkan nak sambung surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah yang telah kita bincang sebelum ni. Kan? Nak sambung surah Al-Anfal dengan Taubah bolehlah baca saktah. Tapi yang lain-lain tu yang Al-Kahfi ke surah Yasin ke dan yang lain lagi tu ada dibaca dengan saktah. Okey? Baik. Nak ceritanya di sininya ialah kalau lah tuan-tuan dan puan-puan semua nak sambung ayat 28 dengan 29 ini, macam mana bacanya? Ya, wajahnya adalah seperti berikut. Jika kita baca tanpa naqal, maknanya kita saktah, jika kita baca tanpa naqal pada ayat 19 dengan ayat 20 dalam surah yang sama ini, ayat yang kita sebut tadi, yang bacaannya kitabiyah ini tu, kalau tahqiq dekat situ, maka di sini kita saktahkan pada ha ayat 28. Kenapa timbul saktah pula di sini?
sebenarnya dia adalah kaitan dengan kita kena izharkan ha. Faham tak? Hafs, Ustaz kaitkan lagi dengan hafs. Hafs di sini tadi Ustaz sebut boleh saktah kalau nak sambung. Sebenarnya hafs juga sini boleh baca satu wajah lagi, tak ada saktah boleh baca tanpa saktah. Iaitu kena masukkan ha dalam ha pertama dalam ha yang kedua. Boleh juga baca begitu dengan dipanggil wajah idgham. Maliyah halaka, maliyah halaka. Okey, maliyah halaka. Itu wajah idgham. Dan hafs juga boleh baca wajah izhar. Izharkan ha pada maliyah. Izharkan ha pada maliyah. Maka tak dapat tidak kita nak izharkan ha, berlakulah saktah. Dia sebenarnya macam tu. Jadi samalah Warash ni tuan-tuan semua, sebenarnya nak izharkan ha tu maka tak dapat tidak kena saktah. Kalau tak saktah dia tak timbul ha yang kita matikan tu. Kalau kita baca langsung maliyah halak, maliyah halak, maliyah halaka, dia tak boleh, dia tak jadi. Dia lastnya akan jadi idgham. Jadi terpaksa break sekejap. Maliyah, nak kita settlekan ha yang pertama. Maliyah halaka anni, maliyah halaka anni. Itu kalau kita buat pada ayat yang kitabiyah ini dengan tahqiq. Kalau kita baca dengan kitabiyah ini tadi ayat 19 sambung dengan 20 kita nak call. Okey, kitabiyah ini, maka pada ayat 28 nak masuk 29 dia kena idgham. Ini tarik dia macam tu. Ya, dia ada kaitan dengan ayat yang 19 dengan 20. Ada efek dekat ayat 28 dengan 29. Jadi itu kalau nak sambung. Kalau tak ingat track dia macam tu, tak payah sambung, selamatlah. Tak payah sambung. Kalau kita tak ingat macam mana lupa pula. Kalau nak call dekat situ, sini kena buat macam mana jadi lupa gitu. Senang-senang berhenti dua-dua. Sana pun berhenti, sini pun berhenti. Selesai masalah. Jadi kalau nak baca juga, rujuklah nota. Tengok nota macam mana nak buat. Okey, boleh. Baik, terusnya. Yang kelima. Maaf Ustaz, saya tak berapa faham. Maksudnya kalau baca 19 dengan 20 tu dengan naqal, disambung dengan naqal, jadi yang 28-29 pun kena baca naqal juga, begitu ke? Kalau 28-29 tak ada hukum naqal. 28 dan 29 dia tak ada kaitan dengan. Sorry, dia baca tanpa naqal. Maaf. Kalau tadi baca tahqiq. Kalau baca macam mana? Kalau ayat 19-20 baca dengan tahqiq, okey. Maka 28-29 kena saktah. Okey. Kalau baca naqal 19-20, kita naqal 19-20, sini kena idgham. Okey. Ya, boleh. Saya telah bermimpi di situ tadi Ustaz. Minta maaf. Okey, terima kasih. Sama. Banyak bunga tu Kak Ros. Jadi tenggelam tenggelam di bunga. Okey. Baik. Sebenarnya ini bukan nombor 5 ni. Sebenarnya yang ini poin 5, tapi bukan poin yang kelima daripada Hamzah Mufrad. Okey, poin yang kelima ialah berkenaan dengan perhatian untuk kita semua. Tidak dinakalkan baris hamzah kepada mim jamak. Okey, kalau ada mim mati bertemu hamzah, kita kena kenal dulu mim itu. Kena siasat dulu mim tu mim apa sebenarnya? Mim jamak ke mim asal kalimahnya? Kalau mim jamak, kita tak boleh baca naqal. Tak boleh nak pindahkan baris hamzah bagi kepada mim. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai Quran Hafs lah, nak talaki Warash guna Quran Hafs, ini kena mahir. Yang mim mati bertemu hamzah, kena tengok dulu. Dia mim asal ke mim jamak? Mim jamak tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kalau dah dia mim jamak, dia dah dibaca dengan hukum yang lain, iaitu hukum silah.
silakan dengan waw pada lafaznya. Ini kita dah bincang kan. Jadi yang ni kalau kita sambung, contohnya alaihimu anzartahum, dia tak boleh pindahkan alaihimang dartahum, tak boleh lah. Tapi kalau dia hamzah tu, kalau mim tu mim asal kalimah, bolehlah kita nak buat naqal. Okey, itu kena siasat pasti dulu, kenal betul-betul dulu mim. Okey, ini untuk perhatianlah. Okey, baik. Habis yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Maknanya hamzah tentang naqal dah selesai. Di bawah topik hamzah mufrad. Kita masuk tentang tashil. Tentang tashil, melibatkan hamzah mufrad juga, melibatkan huruf hamzah tunggal yang dalam kalimah ini. Antara lafaz yang dibaca dengan tashil, kita pernah bincang sebelum ni berkenaan dengan tashil pada bab dua hamzah dalam satu kalimah, dua hamzah dalam dua kalimah. Okey, yang tu cerita lain. Yang tu dia ada kaedah dia, ada formula dia. Bila jumpa hamzah pertama gini, hamzah kedua begitu, itu ada kaedah dia. Sekarang ini adalah merujuk kepada ada kalimah tertentu yang dia kena tashilkan. Kalimah ni kena baca tashil itu. Jadi antaranya ialah kalimah al-la'i. Ini kalimah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 4, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ya, panjang ayatnya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul itu mak wajib lah. 6 lah. I tudhahiruna. Ada hamzah baris bawah. Jadi hamzah ini yang kena tashilkan. Okey. Kita baca hamzah ini kena tahqiq, kena jelas bunyi i dan panjangkan dua harakat kerana ada huruf ya selepas hamzah. Azwajakumul tudhahiruna. Ya, jangan tinggal ya tu. Ya tu berfungsi sebagai mat kalau baca hafs. Okey. Baik. Kalau kita tengok lagi surah Al-Mujadalah ayat 2, firman Allah Taala, in ummahatuhum illallai waladnahum. Juga ada ya dan ada mat wajib muttasil. Lai waladnahum. Itu dalam surah Al-Mujadalah. Kemudian dua tempat dalam surah At-Talaq ayat 4, firman Allah Taala, wallai ya'isna. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidn. Ada ya juga ya. Ada ya. La itu pun juga dibaca panjang. Mat wajib muttasil. Okey, selesai. Ini tempat-tempatnya. Tempat-tempat kalimah allai, ada 4 tempat semuanya. Okey. Alif yang terletak sebelum hamzah yang ditashilkan itu, tadi nak ceritanya, alif yang sebelum hamzah, kita boleh panjangkan dia dengan 6 harakat. Okey, 6 harakat. Ataupun boleh panjangkan dia dengan 2 harakat. Hamzah tu dah kena tashil ya. Hamzah tu kena tashil. Mat sebelumnya panjang berapa? Boleh 6, boleh 2. Kuncinya senang je. Macam ni. Mana-mana hamzah yang kena tashil, kalau ada mat sebelumnya, dia akan selalu boleh baca 2 wajah. Boleh panjangkan 6, boleh pendekkan 2. Gitulah, itu formula secara umumnya. Bincang lagi apa semua tu, kalau melibatkan tashil, huruf hamzah, ada mat, boleh panjang, boleh pendek. Okey. Kemudian satu perkara kita kena tahu juga ialah selepas hamzah pula tak ada huruf ya. Dah bezalah. Ini farsi lah, ini beza dengan hafs ya. Tak ada huruf ya. Jadi tak boleh nak panjang lagi. Lepas kita touch kepada tashil tu, and go. Tahu tak? Lepas touch and go. Touch and go lah, makna terus saja. Bukan kita duduk lama-lama
Ya, dekat situ tunggu bayar, tunggu bagi duit dulu, lepas tu orang kasih ada balance apa semua lagi, lambat. Ini touch and go je. Kalau tempat Malaysia tu touch and go pun masih lambat lagi, kena tunggu gate buka kan. Kalau Singapura terus lalu aja, tahu-tahu kredit dah kena potong. Itu betul-betul touch and go. Kan. Okey, rasa tak ada touch apa, pakai terus. Okey, jadi di sini kalau kita tengok macam mana nak baca, okey. Okey. Jadi bacaan contohnya Ustaz ambil surah At-Talaq lah. Misalnya surah At-Talaq. Okey, 6. Hi tashil. Hi, lepas tu ya isna wallahi ya isna. Okey. Wallahi ya isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidn. Kalau kita buat atas tu 6, bawah tu 6 jugalah. Yang pertama 6, yang kedua tu pun 6 juga ya. Wallahi lam yahidn. Okey. Kalau kita buat 2, wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidn. Sama-sama 2 harakat. Jadi kena balance lah, kena sama-sama 6, sama-sama 2 bagi kalimah allai yang kita tasihkan hamzah. Itu bacaan yang kita bincang ialah ketika wasal. Okey, ketika kita sambung. Jelas? Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan, terus tanya ya. Tak jelas, tak faham ke macam mana ya, boleh tanya. Okey. Ustaz, maksudnya kita tak bunyikan lagi lah ya tu. Ya kat ujung tu. Ya tu ya tu dah hilang, dah tak ada. Okey. Ya tu dah hilang. Tapi hamzah yang kita tashil tu bunyi baris bawah. Baris bawah tetap baris bawah. Cuma kita tak boleh tunggu lama dekat situ. Tak boleh buat macam ni. Wallahi ya'is. Lambat. Okey. Kalau buat gitu, jadi ya tu masih ada. Sekarang So kita bayangkan dia buang tak ada langsung lah. Jadi ada hamzah saja dan hamzah tu dibaca secara tashil. Betul. Kita tanpa mat. Kita buangkan dia dan kita tashilkan hamzah. Okey, dalam bacaan. Baik, itu ketika kita baca wasal. Sekarang kita tengok kalau kita ni mengada-ngada nak wakaf. Nak wakaf. Pasal apa mengada-ngada? Sebab dia duduk depan dah nak berhenti pula. Kan? Yang hujung pun masih awal-awal lagi kalau nak berhenti. Masih sempat lagi sebenarnya kalau kita nak wasal. Tapi sengaja kita nak wakaf. Ataupun memang kita ni terpaksa wakaf, diminta untuk wakaf oleh guru kita, ikhtibari, wakaf ikhtibari, dia test kita macam mana kamu nak berhenti sini. Okey? Baik, kita tengok ya. Apabila kita wakaf pada lafaz ini, harus bagi bacaan warash 3 wajah. 3 wajah boleh buat. Wajah pertamanya ialah kita tashil hamzah beserta raum. Kita tashilkan hamzah beserta raum. Tashil dah faham. Ya, kita sebut hamzah antara hamzah dengan mad. Raum tu bunyi sedikitlah, lebih kurang 1/3 harakah. Bunyikan sedikit hamzah yang kita dah tashil. Nak panjangkan berapa harakat? Panjangkan 6. Allai. Allai. Bunyikan itu sedikit saja. Ya. Hanya sentuh dia saja. Lepas tu berhentilah. Jangan panjang. Allai. Tak payah baca gitu. Jangan panjangkan tashil tak, sebab dia dah tak ada huruf ya. Hanya kita sentuh dah bunyi berhenti.
Okey. Itu satu wajah pertama 6 harakat. Boleh juga kita tashil hamzah berserta ra tapi panjangkan la itu 2 aja. Dah sebut tadi kan, kalau melibatkan tashil jangan lupa mesti panjang sebelum dia tu boleh buat 2. Itu kunci dia. Boleh 6, boleh 2. Boleh 6, boleh 2. Wajah ni sentiasa ada. 6, 2, 6, 2. Belajarlah qiraat apa kalau melibatkan tashil di mana qiraat tersebutnya dia dah memang terkenal bacaan mak wajibnya 6, maka dia boleh juga 2. Okey? 6, 2. Baik. Kalau yang qiraat yang melibatkan mak wajibnya 4, setakat 4 je lah. 4, 2. 2 tetap ada. 4, 2. Okey. Jadi kalau kita baca 2, allai, allai. Pendeklah. Allai. Okey. Yang ketiga, kita boleh baca dengan wajah dipanggil ibdal. Apa makna ibdal? Tukar. Tukarkan hamzah kepada huruf ya mati. Jadi senang. Bentuk huruf ya itu resamnya kita tak buang. Kita kekalkan lagi. Cuma hamzah je kita buang. Kalau dah buang hamzah, ya tersebut letakkan mati, letakkan tanda mati. Okey? Faham tak? Hamzah tu dah hilang, dah dibuangkan. Ya tu kita matikan dia. Okey? Dia jadi macam mat lazim lah. Jadi mat lazim di sini kita panjangkan 6 harakat. Panjangkan la tu 6 harakat. Dah tak boleh 2 sebab dia tak melibatkan tashil. Panjangkan 6 harakat. Allai. Matikan. Lai. Macam tu je. Jangan tarik panjang. Jangan lai. Kenapa nak panjang gitu? Tak payah. Dia cuma ada huruf lin. Harful lin. Dia jadi harful lin. Dia tak jadi mat lin. Nak jadi mat lin kena ada satu huruf lagi selepas ya. Baru jadi mat lin. Kalau setakat ada ya saja, sebelumnya ada alif ataupun huruf berbaris atas, dia jadi harful lin. Ya. Boleh. Jadi sini kalau kita contohnya lah kita baca ini urtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai. Itu 6. Wallai itu 2. Wallai itu 6 dengan matikan huruf ya. Okey. Baik. Habis perbincangan kita daripada bab yang ke-7 tentang hamzah mufrad. Jauh juga perjalanan, 2 minggu nak boleh habiskan tentang hamzah mufrad ini. 2 kali pertemuan. Okey. Maknanya tuan-tuan dan puan berkaitan dengan bacaan ataupun hukum yang masyhur bagi Warash naqal dah selesai. Dah selesai. Jadi mudah-mudahan boleh faham dan bila baca dah boleh dapat kuasai hukum ini sama ada guna Quran hafz ataupun guna Quran Warash sendiri, ya. Baik, kita pindah kepada tajuk yang baru. Tajuk yang baru ialah bab yang ke-8 tentang idgham shaghir. Ini tajuk yang senang je lah. Ya. Tajuknya senang, nak ngingat tu juga susah. Bab idgham shaghir. Ya, kita tak adalah bincang idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah ini. Sama je sebab idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah itu samalah dengan bacaan hafz. Kita bincang tentang idgham shaghir. Pengenalan. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu makna idgham. Tu kita dah maklumlah tentang idgham maknanya. Dari segi istilah pula, idgham bermakna menyatukan 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama bila bertemu kita satukan dia. Dia 2, kita satukan dia. Okey? Ataupun bukan huruf yang sama tapi hampir. Hampir pada makhraj. Ataupun sejenis pada makhraj. Hampir pada makhraj pun kita idgham.
sejenis pada makhraj kita idgham, maka terjadilah yang dua tadi dah jadi satu huruf yang bertasydid. Ya, sebab itu dia akan letak tanda tasydid atas huruf yang kedua itu. Okey, ini pengenalan. Baik. Kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan idgham saghir. Ini dah kita bincangkan juga dalam usul riwayat Qalun serta metodologi qiraat Hamzah tentang pengertian ini. Apalah kita ulang-ulang banyak kali, mudah-mudahan makin ingat ya tentang takrif ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan idgham saghir? Idgham saghir merupakan salah satu daripada bahagian idgham. Yang induknya idgham, dipecahkan ada saghir, lawannya kabir. Bahagian keduanya ialah dinamakan sebagai idgham kabir. Maknanya yang pertama saghir, idgham saghir. Yang kedua namanya idgham kabir. Dalam perbincangan induk idgham ni pecah dua begitulah. Ada saghir, ada kabir. Di bawah saghir pula pecah pula apa-apalah. Di bawah kabir pun ada pecahan-pecahannya pula. Ya. Dalam hukum idgham bagi bacaan Warash, perbahasannya adalah pada hukum idgham saghir sahaja. Kita akan bincang tentang idgham saghir sahaja ya dalam Warash ini. Baik, kita cuba faham pula ini sekarang dalam bukunya ialah muka surat yang ke-70. Boleh tengok muka surat 70. Maksud kepada idgham saghir muka surat 69 lagi ya, 69. Maksud kepada idgham saghir ialah apabila huruf pertama yang hendak kita idghamkan itu adalah sakin, dia mati. Huruf pertama mesti mati. Huruf kedua berbaris. Bila huruf pertama yang mati bertemu huruf kedua berbaris, maka bila kita baca dengan hukum kita idgham, ianya dipanggil idgham saghir. Ya, idgham kecil. Saghir tu makna kecil, idgham kecil. Urusan untuk memasukkan huruf pertama dalam kedua ini adalah urusan yang kecil saja. Prosesnya adalah perkara kecil je. Senang sangat, prosesnya tak banyak ya. Berbeza dengan idgham kabir, dia banyak step. Dia ada beberapa step dia. Jadi urusannya agak susah tentang idgham kabir. Idgham besar, perkara besar. Gitu sebab penamaannya macam tu ya. Dalam bahagian ini kita akan jelaskan tempat-tempat yang dibaca dengan idgham bagi bacaan Warash. Saya akan kongsikan di sini manakah tempat yang mana Warash ni baca dengan idgham. Tapi Hafs pula baca izhar. Jadi kita akan cari yang berbeza saja. Apa yang kita tak bincang di sini maknanya bacaan Hafs tu samalah dengan Warash. Kita tengok yang berbeza saja. Pertama, ini baru muka surat 70 ya. Pertamanya ialah mengenai huruf dal. Huruf dal pada kalimah qad. Kalimah qad ya, ada huruf dal hujungnya. Perlu kita ketahui di sini bahawa huruf yang terletak selepas dal ya, dalam kalimah qad ini dalam Quran dia terdiri dari 8 huruf yang berikut. Kita ni tak adalah sampai semak sampai ke situ kan. Rasanya tak pernah semak kan. Tak pernah kaji pun. Tak pernah baca je lah. Jumpa kod huruf tu buat je lah. Izhar ke? Ustaz izhar ke idgham? Izhar ke idgham? Itu je perbincangan kita kan. Kita tak pernah tengok. Tak pernah teliti. Tak pernah kaji. Selepas kod ini jumpa apa? Jumpa apa? Jumpa apa? Jadi hari ini kita baru tahu 8 huruf aja. Ingatkan banyak kan. Kan rupanya 8 huruf saja. Itulah sedikit-sedikit kan. Kita belajar qiraat ini dapat tambah ilmu yang ni. Boleh kongsi dalam riwayat Hafs pun, belajar Warash kita boleh kongsi tentang Hafs pun. Okey. Okey, baik. Jadi ada 8 huruf yang berikut, iaitu huruf sin, huruf dal, huruf dad, huruf dha, huruf zai, huruf jim, huruf sad dan juga huruf shin. Huruf shin ya. Jadi
dalam huruf-huruf ini bagi bacaan Hafs baca dengan izhar. Sekejap kita bagi laluan azan sekejap. Bila dah azan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, baik. Jadi ada 8 huruf ya dalam Al-Quran yang terletak selepas daripada huruf dal kalimah qad. Bagi bacaan Warash, huruf dal pada kalimah qad ini diidghamkan ke dalam huruf dad dan pada huruf dad dan huruf dha sahaja. Jumpa dad, jumpa dha kena idgham. 6 lagi tu izhar. Tapi kalau Hafs dia izhar semua. Contohnya kalau kita tengok contohnya qad dallu yang kita baca Hafs kan, qad dallu faqad dalla laqad zalamaka faqad zalama. Kalau kita perhatikan huruf dal itu dalam Quran Hafs dia letak tanda mati. Ada tanda mati atas huruf dal. Menunjukkan dal kena izhar. Kena jelas. Kena baca dengan terang. Dan dia bersifat qalqalah. Jadi kena bagi hak qalqalah itu. Qalqalah surah. Biasanya orang kita baca susah sikit bila mana dal jumpa dot. Cuba perhati kalau kita mengajar dia baca Hafs. Dia tak laki Hafs. Cuba ambil perhatian bila mana dal bertemu dengan dot. Ramai juga yang idgham. Ramai juga yang akan baca faqad dalla dalalan faqad dalla. Perhati betul-betul dia bunyi tak qalqalah dal itu. Kerana kalau tak bunyikan qalqalah dia dah jadikan masuk dal dalam dot. Itu bukan bacaan Hafs lagi. Itu dah jadi riwayat Warash. Ya. Ambil perhatian. Kalau sebut satu kalimah senang. Qad. Ini pengalaman Ustaz jumpalah. Kita minta dia sebut bunyikan dal qalqalah tapi kita bagi satu kalimah aja. Sebutnya qad. Dia mampu sebut qad boleh. Tapi bila dia sambung dengan dot terus hilang. Qad dalla. Sedangkan kita kena baca apa? Qad dalla. Selesaikan dal baru sebut dot. Okey, jadi bacaan Warash pula senang, masukkan terus qad dallu faqad dalla. Qad dallu faqad dalla laqad zalamaka faqad zalama. Masukkan faqad dha laqad dha. Masukkan, dah hilang terus dal. Tak perlu lagi ziarah lagi dal, tak perlu, terus masuk kepada huruf dha. Ya. Okey. Baik. Selesai ini. Selain daripada dua huruf ini,
ianya dibaca dengan izhar. Lain daripada ini, samalah dengan hafs. Tuan-tuan dan puan kena jelaskan huruf dal. Walaqad dharana, walaqad zayyanna, qad jama'u, walaqad sarrafna, qad syaghafaha. Semuanya dibunyikan qalqalah jelas, ya. Dengan qalqalah surah lah. Okey. Baik. Selesai yang ini. Kedua, boleh ya, boleh senang je, ingat dia tak banyak, dia dot dengan dha saja. Walaupun dia ada 8, ingat 2 huruf saja, ya. Okey, kalau pakai Quran Warash lagi senang. Dia dah siap tanda sabdu tu, fahamlah. Maknanya idgham lah tu. Okey. Kedua, kita tengok yang kedua, halaman yang seterusnya 71, mengenai ha at-ta'nis. Ha ta'nis. Huruf-huruf yang terletak selepas ta ta'nis, bukan ha, ta ta'nis di dalam Al-Quran terdiri daripada 6 huruf, ya, ta ta'nis, ya. Ada 6 huruf yang berikut. Juga kita pun tak perasan pula 6 semuanya. Sin, sa, sad, zai, dha dan jim. Bagi bacaan Warash, ta ta'nis hanya idghamkan bila bertemu dengan huruf dha. Dia bila bertemu dengan dha, dia kena idgham. Keadaan ini ada 3 tempat dalam Quran. Okey, kita tengok surah Al-An'am ayat 138. Wa an'amun hurrimat. Situ ada ta ta'nis. Pada huruf ta, kalau Quran hafs, dia ada tanda mati. Maknanya apa? Mana-mana huruf yang ada tanda mati untuk hafs, formula mudah. Mana-mana huruf yang ada tanda mati, ianya menunjukkan huruf itu kena baca izhar. Ya, kena baca dengan izhar. Jangan pula faham izhar tu pergi kepada halqum tu, tak, itu izhar halqi. Itu melibatkan nun sakinah. Izhar ni umum lah, ya. Izhar tu maknanya baca jelas, nyata, tak kisahlah huruf apa. Tapi sini kita taklah panggil, okey, kena izhar ya tak, dengan izhar halqi. Tak adalah pula sebut begitu. Kita tak sebutlah izhar halqi sebab dia bukan huruf halqum. Okey. Itu hafs. Tapi kalau Warash lagi senang. Warash tak payah sebut ta, sebut dha terus. Wa an'amun hurrimadzuhuruha. Wa an'amun hurrimadzuhuruha. Tapi kalau hafs, hurrimat, nak bagi dulu ta, ada hams. Hurrimat zuhuruha. Hurrimat zuhuruha. Selesai. Agak susah sikitlah, ya. Kalau nak izhar tu, proses dia tu perlu hati-hati. Pergi pada ta, bagi hams lagi, lepas tu bagi pada dha. Tapi kalau Warash senang, satu kali turun je. Ya. Terus saja. Hurrimat zuhuruha, ya. Okey, surah Al-An'am ayat 146. Sama juga, ya. Illa ma hamalaz-zuhuruhuma. Hamalaz-zuhuruhuma. Senang je idgham. Surah Al-Anbiya ayat 11. Kanadh-zalimah, kanadh-zalimah, terus sebut huruf dha. Kanadh-zalimah. Okey. Baik. Ada 3 tempat ini yang melibatkan ta ta'nis bertemu dengan huruf dha, dibaca dengan idgham. Baik, selesai. Terusnya ini tulisan hafs kan Ustaz, yang Ustaz tunjuk ni. Ini hafs. Ini Ustaz ambil Quran hafs ni. Sebab kalau Warash dia ada sabdu lah. Kalau Warash ada sabdu, tak ada tanda mati. Ya. Tapi kalau kita guna Quran hafs pun tak ada masalah lah kalau kita ingat. Ingat kaedah ni, kita baca ikut Warash lah. Okey. Selesai yang kedua. Pergi yang ketiga. Ini kalau kita masih ingat perbincangan Qalun kemarin, samalah juga Warash. Mengenai kalimah ittakhadha dengan akhadha. Kalimah ittakhadha dan akhadha. Apabila lafaz ini kita sandarkan dengan dhamir al-jam'i,
dhamir al-jam'i, ganti nama yang menunjukkan kepada ramai, jamak ya. Ataupun ifrad, ataupun maknanya dia bersambung dengan dhamir mufrad yang menunjukkan tunggal. Maka bagi bacaan Warash, kita kena baca dengan idgham. Masukkan zal dalam ta mana-mana tempat. Okey, cuba perhatikan. Yang pertama, ittakhadtu, ittakhadta, itu zal mati tu tak nampak sangat tanda mati tu. Ada mati tu atas zal tu ada tanda mati. Cuma di skrin di slide Ustaz tu tak nampak sangat ya. Dalam buku tu jelaslah. Boleh tengok. Ittakhadtu, ittakhadta, tu dengan ta itu dipanggil dhamir. Yang tu mutakallim, yang tu mukhatab. Ittakhadtum, itu pun dhamir juga, dia bersambung dengan tum. Itu merujuk kepada jamak ya. Attakhadtum, lattakhadta, afattakhadtum, akhadtu. Semuanya zal dalam Quran Hafs kita dia letak tanda mati. Makna apa? Kita kena selesai dulu zal. Tuan-tuan dan puan-puan kena pergi letak makhraj tu pada makhraj zal dulu. Letak lidah pada makhraj zal dulu, baru sebut ta. Jangan laju-laju. Pergi letak pada zal, lepas tu pergi ta. Akhaz, lidah akan terkeluar sedikit kan. Makhraj zal lah yang kita belajar. Letak pada makhraj huruf zal. Okey, itu hafz. Ya, perlu hati-hati, perlu cermat. Ya. Tapi kalau Warash, perlu cermat juga. Cuma dia senang saja. Dia senang. Kita tuju terus pergi pada ta. Ya. Ittakhadtu, ittakhatta, ittakhattum, attakhattum, lattakhatta, afattakhattum, akhadtu. Hilang terus huruf zal. Dalam bacaan lah. Tulisan tu tetap ada. Ya. Tulisan tu tetap ada. Jadi itu kaedah bagi riwayat Warash untuk kalimah akhadha dengan kalimah ittakhadha yang bersambung dengan huruf dhamir ya, dhamir. Okey. Yang keempat. Banyak jangan bimbang, wah banyak ni macam mana nak ingat? Tak payah ingat lagi, faham je dulu ya. Ingat-ingat tu kemudian dulu. Faham dulu, maknanya kalau tengok yang ni apa yang Ustaz sampaikan ini boleh faham, nanti bila terlanjur bila dah baca, dah belajar apa semua, rujuk balik nota ni. Sebab apa kena rujuk balik? Sebab tak ingat. Kalau dah ingat tak payah rujuk. Okey, yang keempat ini ialah tentang nun mati. Dan nak bincang pasal nun mati, nun sakinah yang bertemu dengan huruf waw. Nun sakinah yang bertemu dengan waw. Bagi bacaan Warash, kita kena baca dengan idghamkan huruf nun pada ayat pertama Yasin tu ke dalam huruf waw pada kalimah wal Quran. Apabila kita baca wasal, kalau nak sambung, kalau berhenti, semua qiraat sama saja. Dibaca kalau berhenti Yasin, lidah pada nun lah. Lidah letak pada huruf nun, mana-mana qiraat gitu. Kemudian barulah baca wal Quranil Hakim. Macam tu, senang saja kalau berhenti. Tapi kalau kita sambung, kalau kita nak sambung, berarti kalimah ataupun ayat pertama Yasin itu huruf yang akhir sekali ialah huruf sin, ya, sin. Pada ejaan sin pula, sin, ya, nun. Jadi huruf akhirnya ialah huruf nun. Kalau kita baca dengan bacaan Hafs, nak sambung ayat 1 dengan ayat 2, kita kena baca dengan hukum izhar. Okey? Kita kena letak lidah pada nun dulu. Kalau nak sambung ni lah. Baca Yasin berhenti kan? Berhenti. Tapi juga berhenti tu macam-macam orang berhenti. Ada orang berhenti Yasin, dia tutup mulut pun ada. Yasin sebab tak tulis hujung tu apa. Tapi bunyinya macam sama-sama dengan orang lain je. Yasin kan? Jadi hati-hati. Okey, kalau baca Hafs,
kena izhar. Yasin wal Quran. Lidah letak di nun dulu. Sin letak pada nun, baru sebut wal Quran. Itu Hafs. Okey. Kalau baca Warash, lidah tak perlu pergi letak pada makhraj nun. Tak perlu. Yasin, cukup 6, terus muncung bibir mulut. Cukup 6, jangan muncung lagi. Biar cukup dulu 6. Ini dia dah panggil kuana lepe awal lagi. Tahu kuana lepe awal. Dia dah ambil lajak awal lagi. Dia dah muncung siap awal. Tak boleh, kena clear dulu 6. Sin dengan senyum lagi. Sin, barulah muncung. Kenapa? Kita dah masukkan nun dalam waw. Masukkan nun dalam waw. Faham? Yasin wal Qur'anil Hakim. Okey, itu bacaannya. Senang je, idgham. Okey. Manakala nun yang terdapat pada awal surah Al-Qalam ayat 1, kita baca nun. Kalau kita wasal, haruslah kita baca 2 wajah. Sini boleh 2. Tapi kalau Hafs 1 saja. Dia sama dengan Yasin. Kalau Hafs kena izhar saja. Ya. Nun. Hujung dia nun kan. Ejaan nun, nun, waw, nun. Itu ejaan nun. Nun, waw, nun. Jadi lidah kena letak pada nun. Nun. Itu berhenti. Okey. Wal qalami. Baik, kalau sambung nak baca Hafs, nun wal qalami. Letak lidah pada nun, makhraj nun, kemudian baru sebut wal qalami. Itu jugalah bacaan bagi Warash wajah pertama. Boleh izhar. Boleh juga idgham kalau nak. Boleh idgham. Masukkan nun pertama dalam waw. Tapi pastikan cukup dulu 6. Nun. Tekan je lah. Dah muncung dah. Muncung dah dari awal-awal lagi. Muncung. Nun. Tak boleh senyum. Jangan senyum. Nun. Senyum. Nun. Baru nampak muncung kan. Kenapa tu senyum? Saya lepas ni saya nak muncung. Jadi kalau senyum saya tak senyum awal, jadi tak nampak sangat muncung. Tak boleh. Dia memang dah kena muncung. Kenapa kena muncung? Pasal makhraj huruf waw. Nun. Okey. Waw tu waw. Lagipun nun tu adalah nun yang berbaris depan. Ya, nun tu berbaris depan. Nu kena muncunglah. Okey. Baik. Sekarang kita Ustaz, yang baca 2 wajah ni cuma yang untuk nun ni je Ustaz. Yasin tu cuma 1 wajah saja ya kalau wasal. Yasin 1 wajah je lah. Kita baca dengan idgham kalau Warash, izhar kalau Hafs. Tapi kalau untuk yang nun ni kita boleh baca 2 wajah untuk Warash. Warash itu pun kalau nak sambung lah. Kalau nak sambung. Nak berhenti 1 wajah je. Nak berhenti kena izharkan nun. Okey. Idgham di sini macam ni, Syu'bah pun macam tu kan Ustaz? Ya, macam mana-mana qiraat yang kalau katakan kena idgham sama lah. Kalau izhar lah. Caranya. Tekniknya sama. Okey. Betul. Okey. Baik. Boleh ya yang lain? Ni tentang Yasin dengan nun. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima ialah berkenaan dengan huruf-huruf yang kena izhar. Selesailah yang kita kata dengan idgham tadi. Sekarang kita nak tengok izhar pula. Yang berlawanan dengan hafs. Huruf-huruf yang diizharkan, huruf ba pada ayat 284 surah Al-Baqarah. Ya, huruf ba ayat 284 ini sebenarnya Warash dia baca baca huruf ba itu dimatikan. Ini ayat fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Jadi ada huruf ra yang Ustaz merahkan fayaghfiru dan Ustaz merahkan wa yu'adzibu. Bagi bacaan Warash dia baca dengan matikan huruf ra. Fayaghfir
Wa yu'adzib, matikan huruf ra, matikan huruf ba. Bila matikan ba, maka di sini bagi bacaan Warash, dia kena baca dengan izhar. Kena bunyi qalqalah. Fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzib. Kena bunyi qalqalah. Wa yu'adzib man yasha'. Kena bunyikan qalqalah. Boleh? Kalau Hafs baca berbaris. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Baca berbaris, dah baca hidup, tak ada apa-apalah, tak ada kata idgham ke izhar ke. Memang kita baca dengan hidupkan huruf ra dengan huruf ba. Okey? Baik. Terusnya ialah pada ayat 42 surah Hud. Pada huruf ba, surah Hud ayat 42, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. Yang kita baca Hafs, ya bunayya irkam ma'ana. Kita masukkan ba dalam mim. Okey, masukkan ba dalam mim. Idghamlah. Ya bunayya irkam ma'ana. Okey. Bagi bacaan Warash, kita kena izhar. Izhar, kena jelas, kena nyatakan huruf ba. Ya bunayya irkab. Kena bunyi qalqalah. Ya bunayya irkab ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana. Izhar ataupun nyatakan huruf ba, bunyilah qalqalah. Okey. Baik, selesai surah Hud, ya. Kemudian kita tengok yang berikutnya ialah ayat 176 surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf kita baca Hafs pada kalimah yang merah kan tu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Itu huruf sa ujungnya. Lepas tu huruf zal. Dzalika, dzalika. Kalau berhenti, memang kita kena baca dengan matikan sa. Jelaslah huruf sa tu. Yalhath. Letak makhraj pada huruf sa. Tapi kalau kita baca wasal, untuk hafsnya ialah kita idgham. Yalhadzalik. Sebab itu sa dia tak letak tanda mati. Walaupun dia mati, dia tak ada tanda mati. Kerana depannya adalah huruf zal yang kena baca dengan idgham. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Itu hafs. Kalau Warash, kita kena baca apa? Kena baca dengan izhar. Yalhath. Selesai sa dulu. Yalhath. Lepas tu sebut dzalika. Yalhath dzalika. Hath dzalika. Hath dzalika. Okey? Yalhath dzalika. Macam tu. Baik. Itulah tempat-tempat yang berbeza, ya. Bacaan Warash dengan bacaan Hafs tentang hukum izhar dan idgham. Yang kita bincang adalah yang mana berbeza dengan riwayat Hafs. Mana-mana yang sama tu kita tak bincanglah. Yang sama dengan Hafs tu kita tak bincang. Boleh rujuk semula pada Hafs. Okey, selesai. Baik, tuan-tuan dan puan, kita ada masa banyak lagi, ada setengah jam lagi, ya. Harap-harap boleh lagi. Dah macam dah penuh ke? Okey, ya. Ustaz. Ya, Kak Yati. Ada tempat perhatian tu, maksud dia apa ya, Ustaz? Ustaz kata tempat-tempat yang tidak disentuh atau dibincang dalam bab ini menunjukkan bacaan Warash adalah sama dengan Hafs. Bermakna jangan Ustaz bagi contoh ni je ke ataupun ada tu yang tak berapa nak faham tu perhatian tu.
yang mana kita tak sentuh, maknanya apa yang kita tak bincang dalam tajuk ini, maknanya bacaan waras tadi seperti yang Ustaz sebutlah, dia kalau kita bandingkan dengan qiraat Hamzah yang kita dah Hamzah, boleh rujuk balik dalam nota, dia banyak lagi benda-benda lain lagi. Ada lagi hukum-hukum yang lain, ya, berkaitan dengan huruf, kita katakan contohnya tosin mim ke naiz ke naizam ke, banyak lagi. Ada banyak perkara lagi. Kalau kita belajar Abu Am, kita Duri Susi, lain pula perbincangan dia. Jadi di sini untuk Warash itu je yang dalam buku ini je yang kita sentuh ni, yang berbeza dengan Hafs. Apa yang tak bincang tu dia sama. Macam kita kata apa lagi ya, wal adiyati dhabha contohnya, wal adiyati dhabha, ada qiraat yang baca idgham kanta dalam dhad, melibatkan susi ke, ataupun melibatkan qiraat hamzah ke. Jadi tak ada beza tu di sini. Sebab apa bacaannya sama. Ya, kesimpulannya topik izhar dan idgham ni sebenarnya panjang kalau kita belajar keseluruhan qiraat. Tapi kalau Warash ini je. Okey. Terima kasih, Baik. Okay, sambung. Okey. Baik. Okey. Hebat. Okey, terusnya. Itulah terkejut tadi lambat ada Fahad muncul. Okey, selesai yang ni. Ini apa ini? Ini tak ada apa-apa ni. Kita tak ada quiz. Okey, saya pindah kepada file saya yang baru. Kita masuk tajuk yang baru, ialah berkenaan dengan Ustaz nak tanya tahqiq dengan tarqiq tu samalah istilah je Ustaz. Dari segi istilah je nipis macam mana tu? Tahqiq dengan tarqiq tu. Saya nak tahu pasal istilah-istilah ni Nipis je kan? Sama kan? Tarqiq. Bezanya ha dengan bezanya yang tu tahqiq kan. Okey. Lain tu. Tahqiq lain dengan tarqiq. Yang nipisnya ialah tarqiq. Yang nipisnya tarqiq. Okey. Yang tahqiq ni bukan merujuk kepada nipis. Tahqiq ni ialah kalau kita kata lawankan dia dengan perbincangan tentang hamzah, dia lawannya tashil. Apa maksudnya? Yang ni kena baca tahqiq, maksudnya kena baca clear, jelas. Huruf hamzah kena datangkan, kena sebut mengikut makhrajnya yang tepat, pangkal halqum. Itu tahqiq. Kalau kita ambil dia kata lawan dengan tashil. Satu lagi tashil, faham tak? Okey, dia kata ini kena tashil, yang ni kena tahqiq. Bukan makna tahqiq tu makna nipis tak lah. Maknanya apa? Yang tashil kita sebut hamzah antara hamzah dengan huruf mad. Yang ni ialah kita kena sebut betul-betul bunyi hamzah di makhraj dia. Okey. Satu lagi, kalau kita ambil tahqiq lawan kepada saktah, lain pula. Tahqiq lawan kepada saktah. Yang kita belajar metodologi qiraat hamzah kan. Ini kena saktah, yang ni kena tahqiq. Maknanya apa? Saktah kita faham. Maknanya berhenti sekejap, tempoh berhenti 2 harakat. Kemudian teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan guna minyak yang sama. Yang tahqiq ni pula ialah bermakna apa? Kita tak perlu saktah, tak perlu break, tak perlu kita pindah baris, tak ada buat apa, matikan huruf yang ada matikan. Jalan aja.
Itu makna tahqiq. Tapi tak disebut ataupun dia bukan makna nipis. Bukan makna nipis. Okey. Okey, yes. Sama. Jangan bertukar ya nama yang ada depan ta ni banyak ya. Tahqiq, tarqiq, tafkhim, tashil, taulid. Entah apa pula lagi. Nak kena mahirkan istilah-istilahnya. Lalat kali tahmid. Lalat kali bacaan macam mana ni? Bacaannya dibaca dengan tahmid. Alamak, tahmid pula. Tak ada bab tahmid sini. Ya. Okey. Jangan bertukar pula dengan tahnik sudah. Tahnik. Ni kena tahnik ni. Alamak, kena tahnik. Macam mana nak tahnik ni? Ni budak-budak boleh lah. Nak bercukur kan. Tahnik. Okey. Baik, kita masuk bab 9 terus. Tentang Al-Fath. Bab Al-Fath, imalah dan taklil. Tajuk ini memang tajuk yang panjang sangat. Entah mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan. Okey, kerana dia banyak kaitan. Baik, babul fath wal imalah wat taklil. Fathah, imalah dan taklil. Intro ataupun definisi, dah belajar kolun kemarin, dah bincang pula hamzah, definisi samalah, tapi terulang sekali lagi. Al-fath ialah membuka mulut ketika menyebut sesuatu huruf. Merujuk kepada buka mulut bila kita sebut sesuatu huruf. Buka mulut, faham? Buka mulut. Atas buka, bawah turun, itu buka mulut ya. Okey, itu maknanya al-fath. Kecuali huruf alif. Kerana alif ni adalah huruf yang tak menerima baris. Nak merujuk kepada huruf yang berbaris je lah. Ya, merujuk kepada huruf yang berbaris. Okey. Imalah pula maknanya condong. Ustaz guna lagi pokok kelapa yang sama juga walau bertukar kiraat. Condong ya, condong. Dari segi bahasa, membengkok ataupun mencondong. Itu imalah. Dari segi pembahagian imalah ni kita tengok dia ada 2 kategori, 2 bahagian. Satu di imalah kubra. Imalah condong, kubra tu besar, condong yang besar, condong banyaklah ya. Dah nak sampai nak mencecah laut tu nampak condong teruk sangatlah tu, condong beratlah tu. Ataupun condong besar ya. Bukan condong sikit-sikit tak. Hampirkan bunyi sebutan fathah tadi yang baris atas tadi a, ba, ta, kita condong ke arah kasrah i, b, t, condong ke arah i, b, t, tapi tak sampai bunyi begitu. Ya. Dan kita hampirkan huruf alif. Alif kita condong hampirkan kepada ya. Dengan kita tak tukar sepenuhnya keadaan itu. Juga tak melampau sebutan condong tadi. Sampai kalau melampau dah sampai kepada bunyi baris bawah lah. Okey, itu condong ataupun kita kata imalah kubra. Manakala imalah sughra ialah pengucapan antara bunyi baris atas dan imalah kubra. Imalah sughra pengucapan antara bunyi baris atas dan imalah kubra. Dia duduk tengah-tengah. Maknanya dia step dia ni ialah fathah, kemudian imalah sughra condong sedikit, kemudian imalah kubra condong banyak, kemudian baru baris bawah. Dan dinamakan juga dia sebagai taklil. Taklil. Kalau kolun kita bincang, kita belajar pasal taklil sedikit aja. Yang ni kita akan jumpa banyaklah. Ataupun dia panggil apa? Baina, tengah-tengah. Baina, situ pun tak, sini pun tak. Itu panggil tengah-tengah. Baina. Okey. Ini dipanggil imalah sughra. Baik. Apabila diitlakkan lafaz imalah, perlu kita ketahui juga dalam istilah ini yang diguna pakai dalam buku-buku tajwid, baik bahasa Arab ataupun Melayu, kadang-kadang dia tak sebut imalah kubra. Dia tak kata juga imalah sughra. Dia cuma kata kalimah ini kena imalah. So apa maknanya sebenarnya apa? Nak maksudkan kubra ke nak masukkan sughra? Okey, kalau dia itlakkan lafaz imalah,
Maka pengertian inilah yang dimaksudkannya. Maknanya apa? Pengertian ini maknanya apa? Maknanya imalah kubra lah. Imalah kubra. Itu pertengahan bunyi, ya, pertengahan bunyi. Itu saya ambil di nota kaki tu. Nota kaki yang ke 153. 153 nota kaki, ya, di buku tu. Tengok di nota kaki bawah sekali. Nak ceritakan apa dalam penulisan dalam buku ada guna perkataan kalimah ini dibaca dengan imalah, kita pun tertanya-tanya sebab kita belajar ada dua, ada surah, ada kubra, yang mana satu ni penulis nak ni. Maknanya apa? Ia merujuk kepada imalah kubra. Contoh yang banyak. Okey? Okey, baik. Sekarang kita nak tengok tempat yang dibaca dengan imalah. Pada bacaan Warash, sebelum itu Ustaz nak cerita, ya, kebanyakan dalam buku-buku usul Warash ataupun qiraat, mungkin dalam buku-buku Melayu yang lain, perbincangan tentang fathah, imalah dan taklil ini, dia bincang tentang taklil dulu. Dia bincang pasal taklil dulu. Dia selesaikan taklil, lepas tu last sekali baru letak imalah. Tapi Ustaz terbalik. Ustaz, ini kaedah usul sunan Ustaz sendiri, Ustaz letak imalah dulu. Nak clearkan imalah sebab dia tak banyak. Jadi pada bacaan Warash, hanya setempat sahaja yang dibaca dengan imalah kubra. Jadi kalau kita belajar Hafs, sama juga, ya. Hafs hanya setempat sahaja yang dibaca dengan imalah. Yang kita sedia maklum. Bismillahi majriha wa mursaha. Kalimah majroha, situ saja yang imalah. Majriha. Kenapa nak bunyikan begitu, tak pandai nak sebut ke bunyi ra tu? Kenapa sampai bunyi re, tak pandai ke nak kata majroha? Bukan masalah tak pandai. Periwayatannya macam tu. Ya, periwayatan Hafsnya begitu, daripada guru ke guru sampai pada Rasulullah, majriha bacanya. Sampai kepada kita pun begitulah, majriha. Ajar pada orang bawah kita pun majriha, sampai kiamatlah majriha. Tapi bagi bacaan Warash, di situ dia tak bunyikan seperti mana Hafs. Dia tak baca imalah. Yang diimalah hanya pada huruf ha daripada lafaz Toha, iaitu dalam surah Toha. Toha, kita baca gitu. Toha, tapi Warash tak. Warash baca Tohi. Tohi. Bunyinya he. He itu imalah lah, ya. He budak. He itu imalah. Tohi. Nampak tak? Okey. Situ saja. Rasanya senang ingat, ya. Satu-satunya tempat yang diimalahkan. Dipanggil imalah kubra. Okey, baik. Jadi kita takkan, kalau Warash senang, ya, kita tak confuse sangatlah. Masa bila kena imalah, masa bila kena taklil. Tapi kalau kita belajar yang Abu Amr dia campur aduk. Sekejap kena imalah, sekejap kena taklil. Dia macam-macam ada. Kalau Hamzah pun sama. Banyaknya imalah. Ada beberapa tempat taklil. Okey. Warash senang. Taklil, banyak taklil. Satu je imalah. Okey, kita tengok pula tempat yang dibaca dengan taklil. Tempat yang dibaca dengan taklil mengikut riwayat Warash dibahagikan kepada dua bahagian. Ya, kena faham betul-betul yang ni. Pertama, dibaca dengan dua wajah. Al-Fath dan taklil. Itu bahagian pertama. Maknanya ada kalimah yang mana boleh buat dua wajah. Fathah boleh, taklil boleh. Fathah boleh, taklil boleh. Bahagian yang kedua, hanya taklil saja. Tak boleh fathah, kena taklil saja. Dia ada formula. Bila dia nak taklil saja, bilakah boleh dua. Jadi kita tengok formula ni. Okey? Jangan takut. Jangan bimbang. Banyak nak kena ingat. Tak payah bimbang pasal ingat. Tak perlu, ya. Faham je. Bahagian yang pertama. Tempat yang dibaca dengan dua wajah. Kita bincang dulu.
tempat-tempat atau formula atau kaedah yang mana diuraikan tentang kalimah yang boleh dua wajah, fathah boleh, taklil boleh, adalah perkara-perkara pada tempat ataupun perkara berikut. Pertama ialah di bawah kategori zawatil ya. Zawatil ya. Kategori pertama yang boleh baca dua wajah, fathah boleh, taklil boleh, bila dia ini di bawah kategori zawatil ya. Apa dia zawatil ya? Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan fathah, taklil, imalah ini dia banyak sentuh tentang bahasa Arab. Ya, jadi insya-Allah sedikit sebanyak boleh membantulah kita sentuh sikit-sikit tentang bahasa Arab ya. Zawatil ya ni maknanya istilah ya, kita guna istilah zawatil ya ni menunjuk kepada banyak ya. Kalau dia satu kalimah aja kita panggil zilya. Zilya. Kalau banyak zawatil ya. Boleh faham? Nanti confuse pula. Kenapa Ustaz ni sekejap kata zilya, sekejap kata zawatil ya. Benda sama, singular plural je. Kan? Benda yang sama, cuma dari segi kuantiti saja. Zawatil ya. Apa makna zawatil ya? Zawatil ya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, alif yang ditukar daripada huruf ya. Alif inqalabat anil ya, kalau dalam bahasa Arab lah. Alif yang dia tukar daripada huruf ya. Asalnya ya, bacanya alif. Itu makna dipanggil zawatil ya. Atau yang dikembalikan padanya. Atau yang dikembalikan padanya, apa maksud dikembalikan padanya? Ada huraian nanti, ada di perinciannya, dikembalikan padanya apa benda. Atau yang diresam dengannya. Maknanya yang dituliskan dengan ya, dia guna istilah zilya ataupun zawatilya, ya, ataupun zatilya. Okey. Itu maknanya. Okey, maknanya. Huraian bagi perkara di atas sebagaimana berikut. Alif yang ditukar daripada huruf ya, ataupun kita kata alif inqalabat anil ya. Alif inqalabat anil ya. Alif yang ditukar daripada huruf ya. Apa dia? Iaitu alif asliyah. Alif asal. Alif asliyah ini dia terletak akhir kalimah. Yang mana dia ditukarkan daripada huruf ya yang sebenar-benarnya. Memang asalnya huruf ya. Ya, tapi dia bertukar jadi alif. Okey, kita tengok. Kaedah ini tak adalah sampai kita sebenarnya dia gini je. Ini nak bagi perincian kepada tuan-tuan dan puan supaya jelas, supaya faham asal usul dia. Tapi kalau agak tak boleh nak orang panggil nak coach lagi, tak faham sangat sebab dia kaitan dengan bahasa Arab. Dia bukan tak susah ya. Kalau kita talaki guna Quran Warash tentang hukum taklil ini, dia dah siap letak tanda dot kat bawah tu. Fahamlah tu, itu kena taklil lah tu. Kalau tak faham sangat tentang perbincangan ini, tapi kita tahu kalimah ini kena baca dua wajah. Okey. Baik. Tadi kita kata zawatil ya, alif yang ditukar daripada huruf ya, alif asliyah. Macam mana kita nak kenal dia asalnya adalah huruf ya ataupun asalnya adalah huruf waw? Macam mana nak kenal? Sekiranya alif terletak pada isim, pada kata nama, caranya ialah kita tasniahkan isim tersebut. Tasniahnya makna apa? Menduakan kalimah itu. Maka kita boleh tahu asal usulnya ialah ya ke atau waw. Kalaulah zahirnya huruf ya, tempat alif tu terkeluarlah ya, maka dia menunjukkan asal alif itu adalah huruf ya. Okey. Teorinya beginilah teorinya. Tapi masalahnya kita nak buat pada kalimah lain, mungkin kita tak tahu sangat. Last kali kena merujuk kepada kamus juga. Baru boleh tahu.
Contohnya tuan-tuan dan puan semua. Contohnya kalimah huda. Kalau perhati huda, nampak tak ada ya tu? Nampak kan? Ya tak ada titik lah. Kalau orang mengaji dulu kata ya ni tak ada titik. Kadang-kadang orang tanya kenapa ya ni sekejap ada titik, sekejap tak ada titik. Kan? Pasal tak? Ada ya ada titik, ada ya tak ada titik. Tapi kalau kita tengok-tengok kan, yang mana ya yang tak ada titik semuanya berada di hujung sekali. Kalau yang berada di tengah, berada di awal, biasa ada titik. Betul tak? Dalam Quran kita kan, mushaf mengikut mushaf Madinah, begitu penandaan dia. Yang di hujung tak ada titik. Yang di tengah dia bubuh titik. Yang di awal pun dia bubuh titik. Okey. Pasal apa tu? Yang dah belajar tentang dhab ya, yang pernah belajar tentang ilmu dhab, dia fahamlah kenapa diletak, kenapa dibuat begitu penandaannya ya. Okey. Baik, huda, balik pada huda, kalau tuan-tuan puan-puan perhati ada huruf ya hujung tu. Cuma nak confirmkan huda yang kita bacanya alif tapi dia tulis ya, betul tak? Huda dia tulis ya. Tapi kita baca bunyi alif. Tak ada pun kita bunyi ya. Hudai, tak ada. Fatai, tak bunyi gitu. A'mai, ma'wai, kita tak bunyikan ya. Tapi kita bunyikan alif. Huda, fata, a'ma, ma'wa. Kan? Katakanlah orang suruh tulis. Kita baca huda, kita nak tengok dia tulis macam mana. Okey, kamu cuba tulis. Aku sebut ni, macam mana ejaan huda? Rasanya mesti dia tulis ha, dal, alif. Mesti dia akan tulis gitu. Ha, dal, alif. Bagi yang belum belajar qiraat macam ni lah. Fata. Okey, cuba eja fata. Fa, ta, alif. A'ma. Dia mesti ada hamzah, ain, mim, alif. Tapi bila rujuk kepada Quran Rasam Osmani kita, oh bukan alif dia tulis. Ha, dal, ya. Kenapa eja ya? Itu nak sebut tentang Rasam Osmani ni, dia ada ciri-ciri dia, ada keistimewaan dia, ada tersirat di balik yang tersurat tu. Jadi huda ni dia tulis dengan ya, nak tunjuk kepada kita asalnya ialah huruf ya. Macam mana kamu buktikan dia adalah asalnya ya? Huda ni singular, mufrad. Cuba kita tasniahkan dia, kita musannakan dia. Tasniahkan dia lah, jadikan dia dua. Huda satu petunjuk, jadikan dia dua petunjuk. Maka hudayani. Nampak tak? Jadi keluar ya, keluar tak ya? Ada ya tu. Hudayani. Fata, fatayani. A'ma, a'mayani. Ma'wa, ma'wayani. Semuanya keluar ya, ya. Maka jelas di sini asal alif itu adalah huruf ya. Maka bila asal dia adalah huruf ya, dipanggil zawatil ya. Ataupun kita sebut zil ya. Kalau ustaz kata, okey kamu kalimah ini zil ya ya, kita pun faham. Oh, bila masuknya zil ya, kita faham apa? Boleh buat dua wajah. Boleh baca dengan huda, boleh baca dengan huda, boleh baca fata, boleh baca fata, boleh baca a'ma, boleh baca a'ma, boleh baca ma'wa, boleh baca ma'wa. Dua wajah boleh buat. Faham? Okey. Baik. Tapi kalau kita tengok kalimah ini, safa, syafa, asa, dalam penulisan sendiri pun dia tak buat dengan huruf ya. Dia buat alif. Alif. Cuma kita nak buktikan pula alif di situ adalah asalnya huruf waw. Maka sama juga safa, satu bukit safa, jadikan dia dua bukit safa, maka yang keluarnya ialah safawani. Syafa, syafawani. Asa, asawani. Dia akan keluar huruf waw. Merujuk kepada kamus lah ya. Bagi kepada kita pun tak reti macam mana ni nak
Kalau kita hentam aja semua jadikan ya. Sofa, sofayani, syafa, syafayani, asoyani. Bagi kita mungkin kita hentam dengan ya semua. Tapi sebenarnya dia ada ketika kepada ya, ada ketika kepada waw. Yang ni kena merujuk kepada kamus. Okey? Nak bagi kaedah macam sukar untuk bagi kaedah, tapi dari segi penulisan sebenarnya kita dah boleh teka. Kerana kalau yang ni ditulis dengan ya, maka jelas asalnya huruf ya. Yang ni dengan alif. Kalau alif mungkin dia adalah huruf waw. Mungkin dia adalah huruf waw. Kenapa? Pasal ada juga dia zilya tapi dia tak tulis dengan ya pun ada juga. Nanti tengok, ya. Okey. Baik. Itu kalau kata nama. Yang ni pula, ini sebagai penutup, ya. Kalaulah dia adalah kata kerja, hari ini kita bagi pengenalan dulu, intro dulu. Kalau dia kata kerja, kaedahnya kita boleh tahu yang mana alif itu baik ditulis dengan alif, ditulis dengan ya, asalnya ialah huruf ya. Kita sandarkan dia dengan ta mutakallim. Ahya, kita hubungkan ahya dengan ta baris depan. Keluarlah huruf ya. Ahyaitu, istawa, istawaitu, ista'la, ista'laitu, madha, madaitu. Yang ni kalau orang yang dah banyak dah hafal apa orang panggil mufradat dia, dah hafal, dah pernah berjinak-jinak dengan bahasa Arab, dia akan secara automatik dia tahu macam mana nak sandarkan itu keluar huruf ya ke apa ke. Tapi gitulah, ya, kongsian pada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan nak buktikan asal usul dia ya ataupun waw. Tengok kalau yang ni pula afa dia tulis alif, zaka dia tulis ya, da'a alif, naja huruf alif, qala huruf alif. Jadi yang ni disandarkan kepada tak mutakallim, dia keluar waw. Afautu, zakautu, da'autu, najautu, qalautu. Sukar kadang ialah bagi kita yang belum lagi menguasai bahasa Arab, jangan bimbang sangat. Ustaz dah bagi tahu kita ada petunjuk. Kalau guna Quran Warash ada petunjuk. Apa dia? Dia letak tanda bulat. Tanda dot di bawah kalimah tu. Kalau katakan ahya, dia akan letak tanda bulat. Ya? Istawa, dia letak tanda bulat tu. Madha, ada tanda bulat. Bukalah Quran Warash. Ya? Kalau kita guna Quran Hafs, memang tak adalah tanda tu. Kita lah yang kena banyak buat ulang kaji, homework dan sebagainya. Ataupun tunggu saja ustaz yang tegur. Asyik ustaz je tegur. Sini dua ya, gerak sikit. Sini dua ya, gerak sikit. Sini dua ya. Jadi ustaz je yang akan bagi tahu. Kita tunggu signal daripada ustaz je. Okey. Bagus juga macam tu. Kesian pula ustaz. Tak boleh duduk diam dia. Kita yang ngaji, ustaz pula yang kena banyak bagi penjelasan gitu. Kalau ustaz dulu masa ustaz ngaji, ustaz takut. Ustaz takut kalau guru tu tegur banyak. Bukan takut, tak nak dia tegur sangat. Sebab apa? Kalau dia banyak tegur, dia akan sadaqallahul azim. Pernah ustaz talaki, bukan ustaz talaki, kita queue lah nak tunggu. Talaki kan queue. Bergilir lepas habis seorang masuk. Jadi kita standby giliran kita. Jadi kadang-kadang kita tengok depan orang tu banyak sangat salah. Baca sekejap, Syekh pun sadaqallahul azim. Wah, sekejap je. Itu yang kita jaga betul-betul supaya dapat baca banyak sebenarnya. Baca. Nak tunggu. Kalau boleh ayat yang di hujung tu selalu macam tak habis lagi. Macam nak sambung lagi kan. Okey, macam kita baca tu seolah-olah nak pergi lagi. Jadi Syekh pun jadi serba salah. Nak sadaqallah ke apa ke? Okey. Okeylah. Baik, rasanya itu saja tuan-tuan dan puan. Dia ada lagi sambungan dia. Jadi tentang apa? Tentang nak perkenalkan asal usul dia ya ataupun waw. Dah ada dua petunjuk di situ, iaitu Ustaz datangkan tentang kata nama dan juga kata kerja. Ya, kata nama dan kata kerja berakhir pada muka surat 78.
Ya, 78. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi lah berkenaan dengan fathah, imalah dan juga taklid. Okey. Ustaz. Ya, Kak Saidah. Nak tanya, kalau Ustaz cakap tadi huda tu kita boleh baca dua wajah, taklil dengan fathah kan? Kalau sofa tu Ustaz? Sofa tak boleh lah. Sofa tak boleh. Sebab dia tak panggil dia zawatil ya, dia adalah zawatil waw. Oh. Jadi kita boleh baca taklil. Okey, yang boleh baca taklil ialah mana-mana kategori zawatil ya. Waw tak boleh. Okey, zawatil waw tak boleh. Setakat ini ada yang akan masuk juga, tapi setakat ini kita sebut secara umumnya zawatil waw tak boleh nak baca dengan taklil. Lagi pula kalimah ini kalau perhati sofa, kalau guna Quran Warash dia tak letak tanda bulat pun, tak ada. Tak ada inna sofa tak ada. Ya tu menunjukkan dua lah, lebih barang ya. Kalau huda single ya. Hudaya tu makna dua. Hudaya ni tu baru baca dua wajah. Kalau bukan begitu. Huda, kita nak tunjuk huda asalnya kalimah ni asalnya huruf ya. Kita duakan dia ialah hudayani. Ni sebagai nak membuktikan sahaja. Bukan hudayani kena baca taklil hudayani, tak. Yang hudayani, fatayani, akmayani, makwayani tak boleh taklil kalau dah macam tu. Kalau dia pattern itu. Tapi kenapa Ustaz bagi tahu hudayani, fatayani, akmayani, nak buktikan yang mana kalimah huda, fata, akma, makwa itu yang hujung-hujung tu sebenarnya adalah huruf ya. Bunyinya alif. Makwa bunyinya alif tapi asalnya ada ya tersirat dalam tu. Zawatil adalah ya. Yang waw tak waw fathah lah. Fathah lah baca. Zawatil waw fathah lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Zawatil ni mana empunya. Empunya ni yang ada ya. Yang ada waw. Zawatil waw. Yang ada waw. Zulkarnain yang ada empunya tanduk. Yang ada tanduk. Ya? Contohnya. Okey. Okey. Ustaz, yang nombor 2 tu, muka surat 78 tu Ustaz. Yang muka surat 78 tu, ahya tu dia macam mana sebab dia yang bawah tu astawa tu ya tu kan, itu ya alif tu kan macam mana? Itulah nak katakan ada kala dia tulis dengan ya, ada kala dia tulis dengan alif. Ahya ada yang hujung dia tu ada yang ditulis dengan alif, ada ditulis dengan ya, tapi kita masih lagi boleh buktikan yang alif itu adalah asalnya ya. Cuba kita sandarkan kalimah ini dengan tak mutakallim. Tak mutakallim. Mungkin kita belum mahir sangat nak sandarkan sebab kita belum menguasai bahasa Arab. Jadi ini sebagai pendedahan umum saja pada tuan-tuan dan puan-puan. Ahya kalau sandarkan kepada tak mutakallim. Tak mutakallim nak faham pula apa benda tak mutakallim. Kan? Tu yang masalah tu berkait kan. Jadi panjang cerita, pergi pula belajar bahasa Arab pula. Jadi masuk ya kelas bahasa Arab. Apa ni ada kelas bahasa Arab. Ahya bila kita sandarkan kepada tak mutakallim ni maknanya bermaksud aku. Ganti nama pertama. Jadilah ahyaitu. Apa yang keluar? Ahyaitu. Apa yang keluar? Apa yang beranak di situ? Ya. Ya, maka terbuktilah ia ada ya di situ. Alif itu adalah ya. Dia tak jadi waw. Ahyautu tak jadi waw. Ahyautu. Bila kita merujuk kepada kamusnya, dia adalah ya. Istawa itu ada ya yang lahir, yang terkeluar tu. Ya. Okey. Baik. Okey. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, saya macam like confusing je Ustaz. Ustaz cakap untuk taklil dan fathah ni untuk wasal ke waqaf?
Wasal ke waqaf. Wasal ke waqaf. Dua-dua. Taklil ini dia boleh berlaku wasal, dia boleh berlaku waqaf. Walau bagaimanapun ada yang menghalangkan dia daripada taklil ketika wasal. Ada yang menghalangkan dia baca fathah ketika waqaf. Sekali lagi saya ulang, ya. Taklil ini boleh berlaku ketika waqaf dan ketika wasal. Walau bagaimanapun ada keadaan tertentu menghalangkan dia daripada baca dengan taklil ketika wasal. Tak boleh. Kalau wasal tak boleh taklil. Ada keadaan tertentu. Dan ada kala dia menghalangkan dia daripada baca fathah ketika waqaf. Ada keadaan tertentu. Yang tu kita belum sampai lagi. Okey. Hari kita hanya perkenalkan dulu. Iaitu tempat yang kena baca dua wajah. Fathah boleh, taklil boleh. Dekat mana? Dekat dawatil ya. Okey. Nanti saya sabar tunggu Ustaz Jah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Okey. Baik, tak ada apa-apa. Tanya tak ada apa-apa ya. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang usul riwayat Warash ini pada pertemuan akan datang ke depan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kalau nak penjelasan lagi, nak ulang kaji apa yang kita bincang tadi kurang faham sangat, cuba tengok beberapa kali lagi video ini, rakaman ini di YouTube Lina ada dalam Umi Lina Sanad. Gitulah kan. Umi Lina Sanad. Jadi boleh tengok di situ video Ustaz. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatlah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami daripada Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran, berilah kami kekuatan dapat belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Bye.